Paparan minggu ini, hembusan nafas baharu untuk sebuah masjid tinggalan. Jam buatan Swiss rekan anak muda tempatan mendapat tempat di hati penggemar horologi mewah. Cetak rompak digital. Jika tidak dibendung, musnahlah industri perfilman negara. Semua orang kena tahu benda ni sebenarnya seperti mencuri. Sebuah masjid yang ditinggalkan hampir 2 dekad lamanya menyimpan 1001 macam cerita. Namun ada insan yang masih prihatin mahu legasi dan memori masjid berusia lebih seabad ini dihembus nafas segar dan dikekalkan. Hari ini ia berdiri megah di tapak baharu, bersedia untuk menerima kariah yang akan mengimarahkan binaan ini dengan pengabdian diri kepada Yang Maha Esa. Bandar Seri Botani, Ipoh, Perak. Maghrib menjelang tiba, kariah di surau Masjid Kampung Teluk Memali menyiapkan diri untuk solat secara berjemaah. Sudah lama mereka mendambakan suasana ini, suasana di mana penduduk setempat dapat berkumpul dan sama-sama beribadat. Surau ini sebelumnya sebuah masjid yang terletak di Kampung Teluk Memali. Struktur ini dibina pada tahun 1910, terbiar tanpa digunakan sejak 2 dekad lalu. Oleh kerana itu, ia dipindahkan. Datuk Jaki pada masa itu memberitahu kami ada satu masjid yang terbiar yang lama di Kampung Teluk Memali. Dari situ dia bertanya adalah kami berminat menolong untuk mengalihkan masjid itu. Pasal masjid itu telah terbiar dalam 20 tahun dan saya kata ini agak rumit sikit. Dan saya pun pergi tengok masjid itu dan masjid itu adalah in its original form lah, maknanya tidak ada tambahan. Dan ia menarik, seni bina yang menarik. So kami cuba dan mengambil masa dalam 2 tahun untuk mendapat kebenaran. Kampung Teluk Memali terletak di Mukim Kampung Gajah, 75 km dari Bandar Ipoh. Ia sebuah kampung kecil yang dinaungi Ketua Kampung, Jamaluddin Sunyip. Rumah di sini ada 58 buah rumah yang diduduki dan penduduknya 231 orang. Kampung Teluk Memali yang diduduki sekarang bukan tempat asalnya. Ia dipindahkan ke lokasi terkini atas faktor keselamatan. Masa itu, masa MB kita lah, Tan Sri Ramli Talib, memindahkan kami kemari untuk untuk banjir lah. Jadi di sinilah ditempatkan semuanya pada mulanya lah. Kami dibawa Jamaluddin melawat tapak asal Masjid Kampung Teluk Memali. Jamaluddin penduduk asal kampung ini. Berusia 53 tahun, dia cukup arif tentang sejarah Kampung Teluk Memali dan masjid lamanya. Sini tangga utama dia, asal dia, dan naik sini lah. Ini ruang berehat lah di sini.
biasanya lepas sembahyang kita berat kat sini lah. Jadi ini ruang solat. Solat lah di sini. Lepas tu masa tu keliling ni memang macam ni? Keliling ni memang hutan lah, memang tu. Tapi saya ada pagar lah semua ni. Masa tu bersih lah, masa pakai tu. Guru apa? Mengajar ke surau-surau apa semua. Okay. Di sinilah tapak asal bagi kampung Masjid Teluk Memali. Seperti yang kita dapat lihat sekarang kosong kerana masjid itu telah dipindahkan ke tempat baharu di Ipoh Perak. Saya bersama dengan ketua kampung, Encik Jamal. Encik Jamal merupakan penduduk asal kampung Teluk Memali ini. Jadi Encik Jamal sebagai seorang penduduk asal, apa antara memori yang Encik Jamal lalui lah semasa membesar di kampung ini dan juga di masjid ini? Banyaklah kenangan-kenangan manis yang saya lalui di kampung ni semenjak saya kecil lagi lah. Jadi di sinilah kami berkumpul setiap hari Jumaat dan ada pengajian, dan pada bulan puasanya di sinilah kami berbuka apa semualah. Jadi ada buat program apa di sini. Jadi masa tu meriah lah. Masa saya kecil-kecil lah. Jadi sepanjang jalan ni, kampung ni bukan macam ni lah, terang sampai ni. Pada bulan puasa diletakkan panjut-panjut di tepi jalan untuk ke masjid semua. Jadi gitulah. Memang meriah pada masa tu kan. Tapi sekarang ni dah tak ada lagi lah, ya. Yang semua penduduk dah dipindahkan ke kampung tersusun. Jadi kampung ni tinggal gitulah. Atsa Architects, firma bertanggungjawab memulakan kerja pemindahan struktur Masjid Kampung Teluk Memali. Proses menanggalkan binaan masjid dimulakan pertengahan tahun lalu. Ia dilakukan penuh berhati-hati bagi mengelakkan kayu asal masjid daripada rosak. Namun, usia masjid yang melebihi 1 abad tidak memungkinkan untuk bahan binaan asalnya berada pada tahap terbaik. Ada antara kayu yang sudah reput dimamah anai-anai. Kayu yang masih elok akan dihantar ke sebuah bengkel pertukangan kayu berhampiran. Struktur lain seperti kolah, tempat mengambil wuduk masih lagi boleh digunakan. Ini sedikit sebanyak membantu kelancaran proses pembinaan semula, apatah lagi projek ini sebuah projek amal yang mengharapkan bantuan orang ramai. Cemor, Perak. Di sini terletaknya bengkel pertukangan kayu sohi. Mereka diberi tanggungjawab untuk membaik pulih kayu yang dibawa dari Masjid Kampung Teluk Memali. Bengkel ini mula beroperasi sejak lebih 2 dekad dahulu. Sudah banyak kerja pertukangan dilakukan mereka, tapi ini kali pertama Sohi bekerja dengan binaan yang melebihi seabad usia. Ia menjanjikan satu cabaran yang berbeza. Bila sudah dibuka, kita baru tahu benda tu kadang-kadang lebih daripada di luar jangkaan kita lah. Macam kita rasa benda tu boleh dipakai balik. Rupa-rupanya dia dah reput dalam. Jadi kita terpaksa ganti balik kayu tu. Tapi bukanlah sesuatu yang payah sebenarnya. Sebab kayu ni kita boleh sama ada sambung balik ataupun kita ganti terus yang lain lah. Sebab bila kita cat balik, dia akan nampak sama saja. Kayu yang masih boleh digunakan diberi nafas baharu pekerja di sini. Ia diketam untuk melicinkan kembali permukaannya sebelum dicat semula. Selepas sebulan, kayu lama ini dibawa ke sini. Proses pembaik pulihan semakin hampir ke penghujung. Kita dah nak capai ke 80%. Di luar jangkaan lah, saya rasa lebih rumit tapi sebenarnya tak susah lah. Kalau ikut perjanjian kami cukup bulan ni lah. Tapi saya rasa sebelum cukup bulan saya dah mampu siapkan. Kualiti kerja pembaikan kayu perlu dijaga. Ia penting jika masjid ini mahu meneruskan hidupnya untuk 100 tahun akan datang. Buahnya di kawasan sini, dan yang saya cakap yang ada apa, yang ustaz apa tu, yang nama dia Harun, dia duduk di sini. Dia memang sentiasa duduk sini.
Memang di tempat dia lah. Untuk guru kita dulu tu. Memang di sini. Pemasangan semula Masjid Kampung Teluk Memali di lokasi baharu bermula pada bulan Oktober 2016. Ia diharap dapat disiapkan menjelang penghujung tahun. Sekarang dalam jangkaan masa sebulan ni, masjid ni akan disiapkan seperti dahulu lah. Dan kerja-kerja pemasangan semula tu akan siap. Disangka panas hingga petang, rupanya hujan di tengah hari. Cuaca tidak menentu antara cabaran dihadapi pekerja dalam proses membina semula masjid ini. Selepas hujan berhenti, kerja pembinaan disambung semula. Hari ini, mereka akan memberi tumpuan untuk menaikkan struktur atap masjid ini. Atap asal masjid ini dibina dalam bentuk cerun. Bagi mengekalkan struktur asal, masjid yang dipindahkan ini juga akan menggunakan bentuk atap yang sama. Jamaluddin sendiri masih mengingati rupa bentuk masjid ini pada zaman kemegahannya dahulu. Dan saya cakap yang ada apa, yang ustaz apa tu, yang di nama dia Harun, ya. Dia duduk di sini. Dia memang sentiasa duduk sini. Memang di tempat dia lah. Untuk guru kita dulu tu. Memang di sini. Sini depan tu imamnya lah. Depannya imam lah. Okay. Jadi masa tu ada tingkap di sini? Ada. Ada tingkap. Depan ni tak ada, dia cuma buat macam tu je, tingkap kiri kanan. Tingkap kiri kanan. Jadi maknanya makmum dan imam ketika bersembahyang boleh lihat pemandangan boleh. lah. Sebab kat situ pun ada tingkap, sini pun ada tingkap. Kelilingnya tingkap lah. Terbit rasa rindu Jamaluddin bila berbicara tentang masjid lama kampungnya ini. Dia tekad untuk melampiaskan rindu itu tidak lama lagi. Hari ini kali pertama Jamaluddin melihat kembali masjid yang pernah menjadi lokasi tumpuan harian dirinya. Umpama deja vu, memori indah masa muda mula menerpa diri Jamaluddin. Dia teruja menyaksikan kemajuan projek ini, projek yang mempertahankan tinggalan nenek moyangnya. Saya merasa amat berbanggalah dan terharulah dengan melihat apa yang dibuat baik pulih kepada masjid ini menjadi seperti yang asal lah, yang menjadi lebih cantik, okay kan? Saya mengharapkan masjid ini akan semeriah seperti dahulu-dahulu masa saya kecil-kecil tu. Memang meriah lah masjid ni. Saya tengok pun tempatnya pun strategik, ya, untuk kelilingnya perumahan kampung kan itu. Jadi saya mengharapkan supaya digunakanlah dengan manfaat yang sebaiknya lah. Seperti dahulu-dahulu. Selepas hampir setahun pembinaan, hari ini Masjid Kampung Teluk Memali kembali berdiri di lokasi baharu. Ia kini akan digunakan sebagai sebuah surau untuk penduduk Taman Seri Bougainvillea, Bandar Seribu Tani. Lebih 90% struktur asal masjid ini dapat diselamatkan dan diguna pakai semula bagi mendirikan surau ini. Ini termasuklah mimbar yang berusia lebih 100 tahun. Saya rasa bersyukurlah kerana saya pun pada mulanya tak yakin sangat boleh siapkan dalam masa yang agak singkat lah, walaupun bangunan ni agak lama dan kerja-kerjanya agak teliti kena disiapkan, tapi syukur alhamdulillah dah lebih kurang 2 tahun dah siap dan boleh diguna, dan tinggal kerja-kerja pembersihan kawasan dengan landscape. Dia unik dia ni, orang kata apa,
secara keseluruhan dia bangunan utama dia. Dari segi ukiran dia, tiang orang kata apa, 4 tiang besar dia. Dan satu lagi dia punya mimbar lah. Mimbar ni orang kata apa, kat tempat lain saya rasa dah tak ada dah. Jadi alhamdulillah lah pihak AXA sanggup orang kata apa, bantu penduduk setempat ni dari segi pemindahan dan menyiapkan masjid ni lah. Selepas lebih 2 dekad ditinggalkan, hari ini struktur Masjid Kampung Teluk Memali kembali bergema dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan ibadat solat imam serta makmumnya. Surau ini diharapkan bukan sahaja menjadi ruang untuk beribadat, tetapi juga menjadi pusat komuniti bagi penduduk setempat. Ia sebahagian usaha mengimarahkan kembali binaan penuh sejarah ini dan memastikan legasinya berterusan hingga generasi akan datang. Harapan saya ialah dapat menghidupkan surau masjid ni, dapat mengeratkan silaturahim dan dapat mendekatkan usaha, mendekatkan dengan pencipta kita lah. Sebagai bonus di dalam bangunan unit ni. Bila dapat tahu yang masjid dah 100 tahun lebih yang akan dibawa ke sini tu, saya memang ternanti-nanti sebab pada awalnya masa mereka nak bawa masjid daripada sana saya tak pergi. So bila dah sampai ke sini dan bila dah sampai kayu-kayu ni, bila dah pasang, rupanya macam ni, memang saya rasa ia sangat mengujakan. And then saya yakin dan percaya penduduk kampung Teluk Memali sendiri di Kampung Gajah mesti terasa rindu dengan keadaan masjid yang mereka dah selama ni, mungkin nenek moyang mereka dah sembahyang di masjid ini. Saya yakin generasi-generasi yang ke bawah ni pun ingin merasakan suasana masjid Kampung Teluk Memali untuk sembahyang di sini. So saya rasa kalau mereka nak datang ke sini, memang kami penduduk di Taman Seri Bougainvillea amat mengalu-alukanlah. Seabad lama usianya, lebih 2 dekad ditinggalkan. Hari ini, Masjid Kampung Teluk Memali kembali berdiri megah. Bersedia meneruskan hidupnya. Sebuah nafas baharu masjid tinggalan generasi terdahulu. Orang bertanya, kenapa nak bawa elemen Malaysia ke dalam pembuatan jam? Mewah dan eksklusif. Harus dibanggakan kerana jam buatan Swiss ini adalah jam tangan pertama yang direka oleh anak Malaysia. Anak Malaysia yang sentiasa bangga dengan keunikan tanah airnya, berbilang bangsa, budaya dan warisan yang harus dipertahankan. Dan dia melakukannya melalui horologi atau dunia pembuatan jam. Orang bertanya, kenapa nak bawa elemen Malaysia ke dalam pembuatan jam? Bukankah lebih mudah jika buat jam yang berkualiti tinggi, bersifat neutral dan mempunyai pasaran yang lebih global? Tapi bagi saya, Masa Al-Jari ditubuhkan untuk Malaysia. Ini kisah anak Malaysia yang mempelopori dunia horologi. Country Heights, Kajang. 10 pagi, hari ini hari Minggu. Ini merupakan masa wajib yang diluangkan oleh Dr. Syahid Muhammad Fazil dan rakan kongsinya Muhammad Sharif Mahasan di galeri jam tangannya. Syahid merupakan seorang pegawai perubatan di salah sebuah institut pengajian tinggi awam dan galeri ini adalah bukti cintanya terhadap dunia pembuatan jam yang dahulunya sekadar hobi.
Sebelum terbinanya empayar masa horlogerie ini, dia antara penilai profesional yang dicari pengumpul jam mewah. Pengalamannya dalam bidang ini sudah menjangkau 15 tahun. Nyata, dunia horologi ini bukan asing buat Dr. Shahid. Segalanya bermula ketika dia berusia 5 tahun. Ayah saya pulang dari luar negara. Lepas tu dia bawa satu jam untuk saya. Bagi saya sangat istimewa sebab dia bukan macam jam-jam lain yang saya pernah ada. Dan bila saya nampak ada satu perkataan yang tertera di bawah muka jam tersebut, Swiss made. Jadi pada masa itu saya tak mengetahui apa maksud Swiss made tu. Jadi apabila saya mula mengenali bidang horologi ataupun buatan ni, jam ayah saya lah yang menjadi mangsanya. Apabila jam dia tidak berfungsi ataupun ada masalah, saya lah orang yang akan membuka dengan apa-apa tools ataupun peralatan yang ada. Surprisingly, dia boleh bergerak semula. Masa itulah saya mula membina keyakinan dan juga kemahiran dalam bidang ni. Apabila saya berada di galeri ini, antara perkara yang menarik perhatian saya ialah lukisan-lukisan yang terpamer di sini. Dan ini merupakan hasil lukisan tangan Dr. Shah sendiri. Bagi saya ini melambangkan bagaimana rasa cinta Dr. Shah sendiri terhadap dunia horologi. 2 tahun berubahnya, saya difahamkan mereka telah melahirkan sebanyak 25 koleksi jam tangan eksklusif yang membawa imej Malaysia. Setiap tahun, Masa Horlogerie sentiasa memikirkan keluaran model yang lebih eksklusif. Setiap tahun kita akan keluar dengan satu flagship model. Dan untuk tahun 2017 adalah kita punya kerabat satu. Yang ni ada beberapa ciri yang pertama dalam industri. Salah satunya adalah jarum saat keris Lok 9. Reka bentuk setiap model jam tangan keluaran Masa Horlogerie adalah hasil ciptaan Dr. Shahid sepenuhnya. Bukan hanya bersandarkan imajinasi, Dr. Shahid melakukan kajian mendalam terhadap elemen yang ingin diketengahkan. Baginya, elemen-elemen yang dipilih untuk Masa Horlogerie bukan hanya dikaji dari segi motif, tetapi falsafahnya juga. Saya bawakan konsep Melayu, keris Lok 9, melambangkan kepribadian yang tinggi, semangat kenegaraan yang teguh, jati diri yang dihormati. Itu adalah elemen yang saya perlu terangkan kepada industri, terutamanya di Swiss dan juga industri antarabangsa. Ini yang kami ingin terapkan. Apabila bawa ke Swiss, apakah itu keris, apakah itu songket. Jadi pada masa yang sama, transfer of teknologi atau pertukaran pengetahuan ini berlaku. Mereka sangat menyukainya sebab ia sesuatu yang unik dan juga mereka tidak pernah nampak lagi sebelum ni. Jadi apabila kami ke Switzerland, kita akan bawa, kalau kita bawa songket, kita bawa songket ke sana untuk terangkan pada mereka. Ini adalah perkara yang kita nak masukkan. Biarpun tidak memiliki sebarang pendidikan asas dalam bidang lukisan, ini antara bakat yang dimilikinya. Klien minta aeroplane ni dia nak color lumen dia warna merah. Tapi dari supplier kita dapat macam tak boleh buat. Pengalaman dalam bidang perniagaan membuatkan Muhammad Sharif Mahasan turut membangunkan Masa Horlogerie sejak ditubuhkan pada 31 Ogos 2015. Biarpun baru menapak dalam industri ini, Masa telah menambat banyak hati pencinta jam dan antaranya sebuah syarikat penerbangan yang mahu mengeluarkan jam tangan eksklusif mereka. Berapa kadar dia release. Kalau dia nak lum tu warna merah, daripada yang cat yang kita dapat daripada supplier, walaupun kita boleh buat benda tu, tapi dia punya kadar untuk serapan dan release tu, dia tak sekuat yang color-color lain. Jadi maksudnya kalau kita buat pun dia akan tahan dalam 4 ke 6 jam. Oh, maksud dia tak tahan lama. Dia maksudnya bila dia serap tu, cahaya tu lepas tu untuk dia release balik sebab luminova ni dia guna dia untuk macam kita buat reflection. Semangat dan kesungguhan mereka sebagai satu pasukan adalah kunci kejayaan untuk meluaskan empayar Masa Horlogerie sebagai pelopor dunia horologi di Malaysia. Status itu membuatkan Major Junaidi Nordin TUDM bersara teruja untuk mendapatkan koleksi jam tangan hasil rekaan Dr. Shahid. Sejak 5 tahun lalu, ahli perniagaan berusia 40 tahun ini telah mengumpul hampir 100 jam tangan berjenama yang terkenal di dunia.
Kerjaya terdahulu sebagai juruterbang pesawat pejuang di TUDM telah membina dirinya menjadi seorang menepati masa. Secara tidak langsung, membuatkan dia gemar membeli dan mengumpul jam tangan yang mampu dimilikinya. Kalau saya terdesak, saya rasa, instead of jual jam, saya jual rumah dengan kereta dulu, jam yang terakhir. Jam ni dah macam anak saya suka jam. Jam ni tiap tahun, value dia naik. You can see in the market, kalau tak salah saya, 10% every year. So, rumah pun kadang-kadang bila overflow, turun. But jam stays. But bukan semua jam. Memiliki jam tangan mewah adalah aset bagi Junaidi. Dia antara anak tempatan memiliki jam tangan yang menjadi rebutan pencinta jam di dunia. Susah nak dapat. Dia bukan limited edition, tapi mungkin mengambil masa 3 tahun lah untuk queue dapatkan jam ni. Saya pernah di offer 3 jam selepas membeli jam ni sebenarnya, tambahan RM50,000 di atas harga yang saya beli. So, saya tak jual setakat ni. Kita tak tahu 10 tahun lagi ke orang tambah RM200,000 di atas harga ni kan. Sejak mula masa Hologery mengeluarkan koleksi jam, Major Junaidi antara orang terawal yang mendapatkan setiap model keluaran masa kerana keunikannya. Kita tak perlu tunggu 20 tahun. Mungkin dalam masa 10 tahun, orang akan cari masa. Dia terlalu unik. Tak ada jam kat dunia ni ada gambar keris. Tak ada jam kat dunia ni ada mempamerkan batik. Kalau orang luar, by looking at the watch, we know this is Malaysian watch. Another 5 years, 10 years, masa will be as par as branded watch yang lain. Yeah. Hari ini, ada sesuatu yang perlu dilaksanakan Dr. Shahid di makmal istimewanya. Pakaian khas ini digunakan untuk memastikan kualiti hasil kerjanya terpelihara. Bakat sebagai pereka jam tangan dikembangkan dengan kemahiran mengukir. Tugasan ini dilakukan sendiri bagi setiap model eksklusif yang dikeluarkan, memandangkan kepakaran mengukir elemen seperti ini tidak ada di Switzerland. Kita akan ada konsep-konsep tertentu lah, contohnya awal larat kita pakai ataupun pucuk rebung, puak kumbu, yang tu ada antara ukiran-ukiran kita telah buat lah. Jadi untuk ukiran, kita namakan satu edisi khas, nama dia Artitus. Maksudnya dia adalah artisan unik sebab setiap satu ni akan berlainan, bergantung kepada jenis ukiran dan juga bergantung kepada kompleksiti sesuatu ukiran tersebut. Bagi satu pembangunan model, Dr. Shahid mengambil masa sehingga 6 bulan termasuk ujian keupayaan. Sementara di Jalan Konley, Kuala Lumpur, selain bertindak sebagai pengarah dalam syarikat, Sharif juga berperanan sebagai ketua pegawai kewangan dan menguruskan hal-hal pembangunan serta pemasaran. Sejak Februari lalu, Masa telah berjaya berada di pasaran melalui karya Nika yang banyak mengangkat martabat produk tempatan. Kita memang akui kebanyakan produk yang berjenama Malaysia ni akan dipandang third class lah. Tapi kita yakin apa yang kita cuba bawa, kerjasama daripada Switzerland, kita mampu tunjukkan satu dari segi keunikan yang kita ada. Market value-nya, kalau harga di Switzerland hampir 10,000, kita membawa ke Malaysia ni kita bagi harga yang agak mampu milik. Seperti yang kerabat yang kita ada, kalau mengikut market value di Switzerland, harga dia mencecah RM10,000 Malaysia. Tapi di sini kita hanya jual RM3,899. Itu salah satu usaha kami untuk menjadikan Masa Hologery ini sebagai satu produk pilihan bagi rakyat Malaysia. Kerjasama yang terjalin dengan Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia ini adalah permulaan positif untuk pengiktirafan jam Malaysia pertama yang mendapat akreditasi Swiss Made dan menampilkan ciri-ciri Malaysia yang kini dizahirkan di dalam jam tangan. Ya, itu juga sebagai satu tarikan kepada generasi muda mengenali
kesenian negara kita. Terutama sekali yang menariknya adalah keris yang digunakan sebagai penunjuk dalam jam dan juga penggunaan motif songket yang ada, dan ini satu pendedahan yang baik sebenarnya kepada masyarakat tempatan juga selain daripada minat antarabangsa. Horologi sudah sebati dalam jiwa Dr. Syahid. Baginya, ini adalah satu sumbangan kecil kepada negara setelah 35 tahun bergelar warga negara Malaysia. Semua ini memerlukan pengorbanan masa dan tenaga, apatah lagi karier utamanya sebagai pegawai perubatan memerlukan dia sentiasa berada dalam keadaan sedia. Kewujudan masa hologeri adalah langkah permulaan untuk harapan yang lebih besar. Saya secara peribadi ingin melihat bidang horologi ini menjadi satu bidang yang boleh memanfaatkan masyarakat dari segi pengetahuan dan juga kemahiran, dan pada masa yang sama boleh mengangkat martabat seni Malaysia, dan pengujudan satu entiti bersifat formal seperti watchmaking school, sekolah pembuatan jam, adalah salah satu daripada impian masa horologi. Perbualan menerusi internet pada 20 tahun lalu bersama rakan-rakan di Switzerland telah merealisasikan impian. Menghasilkan jam tangan buatan Swiss ini adalah hasil kejayaan anak uwatan yang tidak pernah gentar dengan golongan yang menghukum produk tempatan. Tersenyum banggalah Malaysiaku, ini hadiah buatmu. Semua orang kena tahu benda ni sebenarnya seperti mencuri. Dewasa ini, telefon pintar tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat sejagat. Ditambah lagi dengan lambakan laman media sosial yang interaktif, pengalaman menggunakan telefon pintar menjadi lebih menyeronokkan. Namun seperti kemudahan lain, ia juga kadang-kala disalahguna insan berniat buruk. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan kes cetak rompak digital yang memanfaatkan kebolehan siaran langsung media sosial. Semua orang kena tahu benda ni sebenarnya seperti mencuri. Global Station, sebuah syarikat produksi yang berpangkalan di Wang Semaju, Kuala Lumpur. Zeti Adila Ramli, penerbit eksekutif bagi syarikat produksi ini. Dia bertanggungjawab menyelia dan memantau produksi drama televisyen dan filem terbitannya. Cantiknya. Filem terbaru terbitan Global Station, Kau Yang Satu, menjengah ke pawagam sebulan lalu dengan harapan mencapai kutipan pecah panggung. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Tidak sampai 2 hari ditayangkan, ia menjadi mangsa cetak rompak digital selepas seorang pengguna media sosial melakukan penstreaman secara langsung ketika menonton filem itu di pawagam. Kita hope kata benda tu tak ramai lagi yang tengok. Surprisingly, bila kita dapat pergi ke link tu, kita tengok sebenarnya dah almost 200,000 views. Benda ni sebenarnya seperti mencuri. Sebagai penerbit, sudah tentu saya sangat kecewa bila kita dapat tahu ada cetak rompak digital ni. Sebagai producer ni, bila kita buat filem ni, kita tahu benda ni sebenarnya percaturan. Apabila orang datang ke pawagam, kita rasa dihargailah bila orang tengok hasil kerja kita. And then dengan kita punya industri sekarang ni yang semakin tenat, kita nak dapat orang datang ke pawagam tu pun sebenarnya susah. Bila ada cetak rompak digital macam ni, keadaan semakin teruk. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, agensi peneraja utama industri perfilman negara. Datuk Muhammad Kusairi Abdul Talib, pengurusi FINAS sejak 2 tahun lalu. Bagi Kusairi, biarpun isu cetak rompak sudah pun berlarutan sejak berdekad lamanya, kewujudan teknologi terkini seakan menjadi azimat yang merancakkan kembali jenayah ini.
Ini adalah satu fenomena baru dalam industri kita, di mana dulu kita tak ada live Facebook dan sebagainya ataupun YouTube dulu. Dulu cetak rompak lebih dalam bentuk fizikal, DVD, CD dan sebagainya. Tapi pada ketika ini cetak rompak ini berlaku dengan cara yang lebih sophisticated. Dan inilah yang usaha yang sedang dilakukan oleh semua pihak, bukan sahaja Finas tetapi juga pihak penerbit, SKMM, KPDN-KK untuk menyedarkan masyarakat bahawa perbuatan sedemikian adalah satu perkara yang bukan sahaja merugikan diri mereka sendiri, malahan merugikan juga industri filem tempatan kita. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK bertanggungjawab melindungi kepentingan pemegang hak cipta. Datuk Muhammad Roslan Mahayuddin, Pengarah Penguatkuasa KPDN-KK. Dalam membantras gejala cetak rompak, Roslan dan penguatkuasa yang lain berpegang kepada undang-undang yang termaktub di dalam Akta Hak Cipta 1987. Saya dapati tiada isu ataupun masalah berkaitan dengan undang-undangnya ada. Ia lengkap. Cuma kita minta diperlengkapkan lagi dengan usaha-usaha semua pihak lah. Walaupun undang-undang tu menyebut bahawa kuasanya adalah kepada KPDN-KK, kepada SKMM, kepada polis dan sebagainya. Tapi kerjasama daripada pelbagai pihak yang saya sebutkan tadi itu penting bagi memastikan isu berkaitan dengan cetak rompak digital ni boleh dihentikan ataupun dikurangkan. Supaya tidak menjadi masalah kepada pemilik-pemilik hak cipta. Unit Siasatan Internet dan Forensik KPDN-KK, unit yang diamanahkan untuk melakukan siasatan terhadap alat elektronik yang dirampas. Unit ini menempatkan 12 orang penguatkuasa yang mahir dengan teknologi terkini membabitkan perisian komputer dan telefon pintar. Menggunakan peralatan khas, mereka mampu menyulih data yang pernah disimpan meskipun ia telah dipadamkan sebelum ini. Dengan usaha sama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, penguatkuasa di bawah unit ini juga mampu melakar perjalanan protokol internet digunakan perompak digital. Ia langkah pencegahan awal tetapi dunia internet tanpa sempadan kadangkala menyukarkan tugas mereka. Laman web tu boleh ditutup, boleh dihalang aksesnya oleh pihak SKMM. Tapi 2-3 hari kemudian mereka mungkin boleh buka yang lain. Jadi itulah kita terpaksa melaksanakan proses-proses begitulah. Ini walaupun kita ada peruntukan undang yang menghalang perbuatan merakam ni, tapi penguatkuasaannya bukanlah bermakna kita akan menempatkan pegawai penguatkuasa di setiap panggung wayang. Tidak. Kita meminta kerjasama dengan pihak pemilik panggung wayang sendiri. Kita minta supaya mereka ni put up notices di panggung wayang masing-masing menyebut tentang larangan untuk merakam kesalahan dia dan apa tindakan yang boleh diambil. Jadi apa yang kita harapkan adalah pemilik-pemilik panggung wayang tu apabila mereka mengesan ada pihak yang melaksanakan rakaman ini boleh melaksanakan orang panggil citizen arrest. Varata Raju Krishnan, pengurus operasi salah sebuah rangkaian pawagam terkenal tanah air. Sebagai salah sebuah pemegang taruh secara langsung industri perfilman negara, syarikat panggung wayang memainkan peranan penting dalam memastikan isu cetak rompak digital yang semakin berluasa kini dihapuskan. Kita ada polisi, undang-undang yang kita mengikut polisi yang sedia ada. Okay, salah satunya ialah seperti kita mengambil tindakan untuk check bag. Okay, sebelum pelanggan masuk ke hall, kami akan buat check bag dan memastikan kita pastikan tiada ada alat-alat rakaman yang dibawa masuk. Okey, kalau ada kita akan berhentikan tahan di situ dan kita akan simpan dahulu. Okey, selain daripada yang tu, kami juga mengadakan pantauan setiap 15 minit. Untuk setiap hall tu, panggung tu kita akan ada kita punya pekerja akan membuat pemantauan setiap 15 minit untuk memastikan tiada rakaman yang berlaku. Kesan sebenar cetak rompak alaf baharu ini jatuh ke atas bahu penerbit filem seperti Adila dan kakaknya, Zeti Alia serta ibu, Datin Zaitun Muhammad Jiwa. Kos menerbitkan sesebuah filem bukannya kecil. Ia umpama sebuah pertaruhan, ada masa mengena dan ada masa tidak.
Biarpun begitu, Adila sendiri tidak mahu mengaku kalah walau badai melanda. Secara jujurnya, kami tak patah semangat. Sebab bila kita tengok ada viewers yang tengok, kita tahu sebenarnya orang nak tengok. Cuma di saluran yang salah. That's why again saya rasa kesedaran tu penting supaya diorang tahu, okay, kalau you nak tengok movie ni, pergi to the right channel. Supaya keep on supporting kita untuk kita keluarkan lagi produk yang bagus. Kecewa memanglah kecewa, tapi kita tak rasa patah semangat sebab ada viewers yang tengok tu. Cetak rompak digital fenomena baharu yang merampas rezeki penggiat filem tanah air. Ia perlu dibendung. Jika tidak, bersedialah kita membacakan talqin untuk industri perfilman negara. Paparan minggu hadapan menyingkap kisah di sebalik tugas dan cabaran mahur gajah di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah. Bun, tung. Cik alah tu. Bun, tung. Kerja-kerja menjaga gajah ni memang risiko dia memang agak tinggi lah. Sebab apa? Saya rasa macam kami yang bahagian latihan ni rasa berbangga lah. Sebab apa? Tak semua orang yang boleh laksanakan. Kita melatih gajah ni, kita mengawal gajah. Bukan gajah ni mengawal kita.